Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sebenar-benar kalam ila kalamullah subhanahu wa ta'ala, dan sebaik-baik petunjuk ila petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruk perkara ialah perkara yang diada-adakan dalam agama. Setiap perkara yang diada-adakan itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat, dan setiap sesat itu tempatnya dalam neraka. Alhamdulillah, tuan-tuan rahimakumullah jami'an, bersama mengajar kitab kita iaitu Manhaj Golongan yang Selamat pada bab keutamaan tauhid, muka surat 43. Pada bahagian 10 ini iaitu urgensi tauhid, kepentingan tauhid, kita telah jelaskan pada kuliah yang lepas bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan dakwah tauhid adalah dakwah yang terbesar sekali. Mengajak manusia kepada mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah Ta'ala semata-mata, itulah dakwah sekalian para anbiya, dan isi daripada, atau kita kata gist, kita kata gist apa? Saripati daripada dakwah Islam. Dan tidak ada Islam, tidak ada tauhid, tidak ada Islam. Tu. Untuk Syekh Muhammad bin Wahab, dia kata tidak ada Islam tanpa tauhid. Maka tidak ada orang yang boleh kata saya Muslim tapi pada masa yang sama saya mensyirikkan Allah. Tidak ada Islam baginya. Tidak ada Islam baginya. Maka barang siapa yang bersolat, berzakat, puasa, haji, hafal Quran, hafal hadis, kemudian dia mensyirikkan Allah, dia tetap juga dianggap sebagai musyrikun. Lepas tu bila Nabi SAW, Nabi sebut fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, setiap benda yang baru itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Termasuk bid'ah yang terbesar adalah bid'ah dari segi akidah. Lepas tu para ulama bezakan bid'ah itu ada dua jenis bid'ah. Satu bid'ah yang dipanggil bid'ah mukaffirah, bid'ah yang mengkafirkan, maksudnya mengeluarkan seseorang itu daripada Islam. Iaitu seperti mengadakan ajaran-ajaran menyembah kubur, mensyirikkan Allah, berdoa kepada makhluk. Ini bid'ah, tapi bid'ah dari segi akidah dan mukaffirah, dan dia menyebabkan seorang itu jatuh kafir. Yang kedua, bid'ah dia panggil bid'ah ghair mukaffirah, bid'ah yang tidak mukaffirah, yang tidak mengkafirkan orang itu. Maka bila ulama kita ditanya tentang apakah hukum orang yang bersolat di sebelakang ahli bid'ah, ada ahli bid'ah kemudian kita solat belakangnya, apa hukumnya? Sekiranya ahli bid'ah itu daripada bid'ah yang bahagian pertama tadi mukaffirah tadi, maka tidak sah sembahyangnya, sebab dia bukan Muslim pun, sebab dia syirikkan Allah. Dia bukan Muslim pun, dia tak sah dia menjadi imam. Adapun yang kedua, bid'ah ghair mukaffirah, imamnya
sah, salatnya sah, dan sembahyang kita pun sembahyang di belakangnya, dan sekiranya tidak ada imam lagi, datang juga masjid tersebut. Kan kalau kita duduk satu kampung, imamnya buat macam-macam bid'ah buat. Dari macam bid'ah lah, nak detailkan bid'ah tu berdebaknya nanti macam-macam bid'ah dia buat. Lalu sah tak sembahyang belakangnya? Sah selagi dia tidak mukaffirah, bukan bid'ah yang mengkafirkannya. Dan tak boleh kita sembahyang kat rumah. Ada setengah orang kata, saya tak nak sembahyang dalam masjid tu, banyak sangat bid'ah, kata. Saya nak sembahyang kat rumah je. Tak betul. Sembahyang juga di masjid walaupun imamnya melakukan bid'ah, tapi bid'ah itu bid'ah ghair mukaffirah. Ya. Dan seperti yang saya sebut tadi, bid'ah yang terbesar adalah bid'ah akidah yang mengeluarkan seorang daripada Islam. Dan bid'ah inilah yang akan menyebabkan umat Islam berpecah. Seperti dalam hadis Nabi SAW, iaitu umatku akan berpecah pada 73, semuanya dalam neraka kecuali satu, ma'ana alaihi wa ashabi. Hari ini termasuk pula keutamaan tauhid, fadail tauhid. Fadailut tauhid. Apakah kelebihan tauhid? Nombor satu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman. Dalam buku ini awal-awal lagi dia buat kurungan syirik. Barang siapa yang beriman, dia tak campurkan imannya dengan kezaliman, mereka itulah orang yang mendapat keamanan. Nanti kita akan detailkan keamanan mana dunia ke akhirat. Dan mereka itulah orang yang mendapat petunjuk. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan ketika ayat ini turun, banyak umat Islam merasa sedih dan berat, antaranya Abu Bakar As-Siddiq. Mereka berkata, ya Rasulullah, siapakah di antara kita yang tidak pernah berlaku zalim terhadap dirinya sendiri? Sebab ayat itu kata apa? Siapa yang beriman dan tidak mencampur imannya dengan kezaliman. Para sahabat masa itu tak terfikir yang zalim itu adalah syirik. Dia ingatkan umum kezaliman, buat dosa pun zalim. Betul, para ulama membahagikan zalim ini ada beberapa bahagian. Pertama, zalim kepada Allah, iaitu dengan kita buat syirik. Yang kedua, zalim pada diri sendiri dengan melakukan dosa. Atau para ulama sebagian lain kata zalim kepada diri sendiri ada dua. Satu syirik, dan kedua dosa. Yang kedua zalim kepada makhluk manusia. Yang ketiga zalim kepada selain daripada manusia, seperti tumbuh-tumbuhan, haiwan. Kan? Manusia selalunya memandang, kita selalu pandang zalim itu hanyalah dalam bab kezaliman manusia kepada manusia. Jangan buat zalim, jangan ambil harta orang, jangan makan rasuah, jangan penjarakan orang tanpa bicara, contohnya sekarang ni. Jangan kenakan cukai yang tak sepatutnya, zalim contohnya. Orang selalu sebut benda-benda ni sebut dalam dalam surat khabar, dalam televisyen, betul tak? Abang ni kerja sempurna duduk sini. Masya-Allah. Zalim itu dianggap apa? Dianggap zalim itu hanyalah antara dosa manusia kepada manusia. Sedangkan zalim juga boleh buat maksud orang yang menzalimi dirinya sendiri dengan dua perkara, iaitu dengan melakukan syirik kepada Allah, yang kedua melakukan dosa. Kata para sahabat radhiyallahu taala anhum, bila turunnya ayat orang-orang yang beriman dan tak campur dirinya dengan kezaliman, mereka akan dapat keamanan dan akan dapat petunjuk. Maksudnya bila dia dengar ayat ni, dia kata, kalau aku ni buat dosa, aku tak dapat petunjuk. Diorang takut tak dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Taala kata, "Wa may yudlilillahu fala hadiyalah, wa may yudlilhu fala hadiyalah." Sebab Allah Taala telah sesatkannya, dia takkan dapat petunjuk. Jadi takut ayat ni, kata, ya Rasulullah, siapa antara kita yang tidak pernah berlaku zalim berdiri sendiri? Siapa antara kita yang tak pernah buat dosa, ya Allah, sampai menyebabkan kita ni terhalang daripada keamanan dan terhalang daripada hidayah daripada Allah? So, para sahabat takut mereka terhijab daripada hidayah. Lalu
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, laisa dzalik, bukan itu maksud kezaliman, innama huwa syirk, tapi kezaliman itu adalah syirik. Alam tasma'u qawla Luqman li ibnihi, takkah kamu dengar kata Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah kamu syirik kepada Allah. Kita pernah nasihat anak kita macam tu tak? Kita pernah tak nasihat anak kita macam tu? Kita nasihat anak kata, jangan pergi lambat sekolah, nanti cikgu marah. Belajar rajin-rajin, nanti nak besar jadi apa? Kalau malas-malas nak besar jadi apa? Betul tak? Pernah tak kita kata ke anak kita, wahai anakku, janganlah kamu syirik kepada Allah. Barakallahu fikum. Lepas ni boleh buat lah. Siapa yang belum buat lagi boleh buat. Ustaz, anak si kecil lagi, tak apa, cakap je kat dia. Oh, kalau cerita pasal dinosaur boleh tahu, Diplodocus, Brachiosaurus, Tyrannosaurus Rex. Ada budak anak kecil kan, 4 tahun dia boleh kenal Diplodocus, Brachiosaurus, Tyrannosaurus X. Tolak, bukan main lagi tahu. Dia sebut dia Brachiosaurus, dia macam ni, macam bedak sumbu tu. Diplodocus yang panjang tu, dia boleh syarah kat kita pula. Tapi bila kita cerita pasal la tusyrik billah, kata tak sesuai, kecil sangat. Bila bab dunia semua boleh, bab akhirat tak sesuai, kan? Lepas tu ada guru saya kata dulu, kalau nak kejut anak sembahyang subuh, kesian, kecil lagi. Tapi kalau kejut pergi sekolah, bangun, kau nak jadi apa ni? Allah kata la. Tak apalah, itu cerita lain. Ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah kamu syirik kepada Allah. Inna syirka, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Dalil bahawa ayat yang dimaksudkan oleh Nabi SAW, oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi, iaitu orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan imannya dengan kezaliman, yang Allah Taala maksudkan adalah syirik. Sebab itulah Allah Ta'ala kata, bagi mereka tidak ada keamanan. Para ulama bila bincangkan ayat ni, dia kata, ya, bagi siapa yang melakukan syirik, maka asal keamanan tu langsung tak ada. Asal keamanan tu apa dia? Aslul amnu, maksudnya yang keamanan yang hakiki tu, hakikat keamanan tu langsung tak ada. Apakah hakikat keamanan? Apa dia? Apakah keamanan yang hakiki? Tuan-tuan rahimakumullah, apa dia? Saya tanya ni, apa dia? Abu Zahra sebelah pula apa? Dia kameraman, tak boleh tanya, dia tak ambil kamera gambar luar ni. Apa dia keamanan yang hakiki? Barakallahu fikum. Apa dia? Syurga. Syurga adalah keamanan yang hakiki. Lepas tu ayat dia kata, bagi siapa yang beriman kepada Allah dan tidak mencampurkan imannya, maka dia akan dapat keamanan tadi, iaitu aslul amnu, asal keamanan, hakikat keamanan, iaitu dia akan masuk syurga juga akhirnya. Itu maksudnya. Lepas tu para sahabat takut tadi, sebab dia ingat, sebab dia faham amnu itu syurga. Sebab dia tahu kehidupan di dunia ni bukan kehidupan yang aman 100%. Walaupun kita duduk rumah kita aman, rumah kita besar, tak ada apa, bila keluar bukan main kunci lagi kereta, betul tak? Kereta kunci, siap ada apa lagi, tet-tet, ada bunyi lagi, steering lock lagi. Kalau aman benar, kenapa kau berkunci-kunci itu semua? Betul tak? Rumah kita security guard, dah pagar, berapa banyak pagar, lapis pagar, security guard, pagar luar, pagar dalam, pintu, tarik atas, tarik bawah, tet lagi, tekan lagi. Masya Allah, baru banyak. Nampak benar tak amannya? Kalau aman, buka macam tu je. Jadi bukan dunia yang dimasukkan al-amnu sini. Al-amnu sini ialah keamanan, iaitu keamanan di akhirat kelak, iaitu dapat masuk syurga. Maka ayat ni kata, siapa yang tak beriman dan tak buat syirik, maka dia akan dapat aslul amnu, iaitu keamanan di akhirat kelak. Ini para ulama kita keluarkan kaedah, iaitu siapa yang beriman kepada Allah dan tak buat syirik,
dia akan masuk syurga macam mana keadaan dia pun. Dosa ala ma kana minal amal, macam mana dosa dia pun. Yang itu yang hadis yang kita pernah baca dulu kan, yang Nabi SAW kata, man qala la ilaha illallah, pada Nabi SAW duduk dengan para sahabatnya, tiba-tiba Nabi pun beredar. Nah, saya cerita dulu, tak apa, kita ulang balik secara ulangan. Highlight boleh tengok banyak kali. Mana dia keluar, Nabi keluar, kemudian pergi ke sebuah ladang kurma, dan ladang tu ada pagar lah. Biasa ladang kurma ada pagar. Maka para sahabat semua rasa macam, kenapa Nabi tiba-tiba pergi ni? Maka Abu Hurairah pun ikut. Hadis Sahih Muslim ni, ikutlah Nabi SAW di belakang. Rupanya Nabi ada di sebalik tembok. Dia pun tengok belakang tembok tu, macam musang, kata hadis tu macam seekor musang. Tengok apa semua. Lalu dia ikut bawah, lubang bawah. Sebab tak tahu macam mana Nabi masuk tadi. Kemudian nampak kena muka wajah Rasulullah SAW, macam keadaan muka tak apa, nak happy sangat. Bila jumpa saja Nabi SAW kata, nah Abu Hurairah, ambil kasut aku ni, dan sampaikan kepada manusia, semua manusia di sebalik tembok ini, bahawa dia, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah benar dari dalam hatinya, dia akan masuk syurga macam mana amalan dia pun, ala ma kana minal amal. Maka masuk syurga macam mana keadaan dia sekalipun. Lalu Abu Hurairah pun bawa lah kasut tu. Orang yang pertama dia jumpa siapa? Bukan Abu Bakar Siddiq. Siapa dia jumpa? Siapa? Yang pertama yang dia jumpa Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab bila dengar hadis tu, dia terus tolak Abu Hurairah. Dia tolak. Sampai terjatuh Abu Hurairah di atas punggungnya sendiri. Sakit dia. Tak tahu apa hal pukul ni. Umar diam. Umar macam nak pukul dia lagi. Dia lari balik kepada Rasulullah SAW. Umar follow di belakang. Macam gangster betul Umar ni. Sebab tu tak semua kita kata daripada Umar kita nak follow, tu tak? Lepas ni kita jumpa orang, masa kau tolak ni? Umar punya sunnah. Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa ar-rasyidin. Itu tak semua kita ambil. Mana yang boleh selang dengan nas, tak ambil. Maka kita pergi jumpa. Lepas dia pergi jumpa, dia kata, dia report kat Nabi SAW. Nabi kata, ya Umar, apa hal ni? Kenapa ni? Dia kata, ya Rasulullah, kalau orang dengar hadis ni ya Rasulullah, orang akan meninggalkan amal. Fayattakilu, mereka akan tinggalkan amal. Sebab Nabi kata, saya ucap la ilaha illallah, masuk syurga macam mana pun amalan dia. Nabi kata Umar benar. Habis tu kenapa hadis tu sampai kat kita juga? Hadis tu akhirnya sampai juga kat kita, macam hadis Muaz bin Jabal dan lain-lain. Bila Nabi kata apa? Siapa mengucapkan la ilaha illallah, kan hak Nabi, hak Allah kat atas Nabi. Dengar hadis tu kan? Itu hari Nabi naik dengan Muaz bin Jabal, naik unta tu, naik keldai tu. Yang kita biasa dengar kan, Nabi naik keldai, kemudian Muaz bin Jabal dekat belakang. Nabi kata, wahai Muaz, kamu tahu tak apa itu hak Allah? Dan kamu tahu tak apa itu hak kita yang boleh kita tuntut kepada Allah? Maka Muaz kata, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nabi kata, hak Allah iaitu kamu menyembahnya dan tidak mensyirikkan Allah Ta'ala dengan sesuatu pun. Dan hak kita pula iaitu Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam syurga jika kita tidak mensyirikkan kepada Allah Ta'ala. Apa sambungan hadis tu? Muaz kata apa? Afala ubashirun nas, ya Rasulullah, boleh tak aku bagi tahu tentang hadis ni kepada manusia semua? Boleh tak aku bagi tahu orang lain tentang hadis ni, hadis yang hebat ni? Siapa ucap la ilaha illallah masuk syurga. Nabi kata, fala, jangan. Fayattakilu, jangan, nanti mereka akan malas beramal. Tapi Muaz sampaikan juga tak? Sampai. Sebab dia kata apa? Hadis tersebut di akhir-akhir hayatnya disampaikan juga sebab dia takut merahsiakan ilmu-ilmu yang Allah Ta'ala telah jelaskan. Yang kita tahu dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut, siapa yang merahsiakan ilmu setelah Allah dan Rasulnya jelaskan, maka Allah Ta'ala kata, ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun, mereka itu bakal mendapat laknat daripada Allah dan laknat daripada para malaikat. Jadi dia takut, dia bagi tahu juga hadis tersebut. Inilah
isi daripada hadis ni, ayat Quran ni mentafsirkan ayat yang kita baca, iaitu siapa yang beriman tak campur syirik kepada Allah Ta'ala, dia akan dapat aslul iman. Aslul iman iaitu dapat masuk syurga juga. Cuma isu yang tinggal, Ustaz, bagaimana pula orang yang beriman kepada Allah, tak campur imannya dengan syirik, tapi dia campur imannya dengan dosa-dosa, apakah dia mendapat keamanan tadi? Saya ulang soalan. Dia beriman kepada Allah, tak melakukan syirik kepada Allah, tapi dia buat dosa yang banyak. Adakah dia mendapat aslul iman tadi? Iman tadi? Amanan tadi? Keamanan tadi? Iman pula. Keamanan tadi? Nampak tak? Setelah dia diazab dahulu. Masya Allah. Sahih. Maka aman itu apa dia? Dapat aslul aman tak? Maka aman dia tu kurang keamanannya. Sebab itulah ada level. Aman tu juga ada level keamanan. Maka siapa yang beriman kepada Allah, tak buat syirik, tak buat dosa, dia dapat full keamanan. Keamanan yang sempurna. Siapa yang beriman kepada Allah, tak buat syirik kepada Allah, dan tapi melakukan dosa, maka keamanan dia tu kurang. Waktu kata Syekh Muhammad Salih Al-Utsaimin dalam cara kita bertauhid, dia sebut berdasarkan keamanan, kesempurnaan aman itu berdasarkan bagaimana dia jauhi dosa-dosa dia. Lagi banyak dosa dia jauh, lagi banyak keamanan yang dia akan dapat. Namun aslul iman, aslul amnu, asal keamanan tadi, iaitu syurga, tak boleh dinafikan daripada dia. Berdasarkan hadis Nabi SAW, Nabi kata akhriju minan nar, keluarkan dari dalam neraka orang yang imannya sebesar dinar. Kemudian hadis yang kedua pula, Nabi kata ya walamai malakat, keluarkan dari dalam neraka orangnya imannya sebesar setengah dinar. Kemudian dia diazab lagi, ada orang diazab, kemudian Nabi kata keluarkan, Allah Ta'ala kata keluarkan dari dalam neraka orangnya imannya seperti satu biji sawi, satu biji barli, syairah. Dan halnya pula, kemudian keluarkan dari neraka orang yang imannya sebesar biji sawi. Tahu biji sawi tak? Yang muda-muda yang belum kahwin mungkin tak kenal biji sawi. Yang kahwin dah tahu sebab isteri suruh beli, kan? Biji sawi. Dan last sekali Nabi kata, Allah Ta'ala kata akhriju minan nar man kana fi qalbihi mithqala dharratin minal iman, sebesar satu zarah di iman. Zarah tu lagi kecil lah daripada biji sawi tadi. Dan belajar sains tahulah zarah tu apa, kan? Dan semua itu setelah apa? Setelah Nabi SAW sujud dengan sujud yang sangat lama memohon syafaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, jadi kita faham ayat ni. Maka siapa yang beriman kepada Allah dan tidak melakukan syirik tapi melakukan dosa, dia aslul iman tak dinafikan. Jangan kata dia kafir, dia akan dapat syurga juga akhirnya, tetapi dia di bawah kehendak Allah. Kalau Allah Ta'ala nak azabkannya, Allah Ta'ala azabkannya. Kalau Allah Ta'ala nak ampunkannya, Allah Ta'ala ampunkan dia. Sebab seperti kata Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad, dia kata syurga ni, dunia ni tempat bercampur bersih dan kotor. Syurga adalah tempat yang bersih dan tidak ada kotor sedikit pun. Maka siapa yang mencampurkan kekotoran dalam dirinya, pada sama ada juga kebersihan, maka Allah Ta'ala akan bersihkan dulu kekotoran-kekotoran yang ada padanya sebelum Allah Ta'ala masukkannya ke dalam tempat yang bersih tadi. Dan kita tak naklah kena bersihkan dekat neraka kelak, na'udzubillah min dzalik. Biarlah Allah Ta'ala bersihkan kita di dunia dengan taubat, dan juga dengan apa-apa musibah yang terkena kepada kita, semoga Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Jadi ayat-ayat lam yalbisu imanahum bidzulmin. Yang kedua, nampak tak kata Luqman Al-Hakim yang bijak kepada anaknya, dia kata innasyirka la zulmun azim,
Syirik itu adalah sebesar-besar kezaliman. Tidak ada zalim lagi yang lebih besar daripada kezaliman syirik. Lepas tu kalau orang tanya, ustaz, tak kalau orang kafir buat baik pun masuk neraka juga ustaz? Saya dulu ada kawan masa saya belajar kat London dulu ustaz, baik dia, bagi belanja saya makan, masa saya sakit dia lah hantar hospital. Kalau dia mati kafir masuk neraka juga ke ustaz? Kita kata neraka, sebab dia telah melakukan kezaliman yang lagi besar. Mungkin dia tak zalim kepada manusia, tapi dia zalim yang melakukan kezaliman yang paling besar, itu syirik kepada Allah. Kenapa syirik itu besar sangat ustaz? Bukankah takkan Allah Ta'ala tak boleh nak ampunkan? Kita kata Allah SWT declare dalam Al-Quran, bagi orang yang melakukan syirik kepada Allah tidak ada keampunannya, khalidina fiha abada. Kenapa? Kenapa orang-orang yang melakukan syirik kepada Allah, dia menafikan hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidakkah dia yang menciptakan, menjadi beri makan, bagi minum, menciptakan daripada tidak ada kepada ada, beri ruh, beri kasih sayang, beri rezeki, bagi semua benda, kemudian kamu menafikannya? Ya? Kita ada satu pekerja, kan? Satu pekerja, kita bayar gaji, bayar EPF, bayar sok-sok, bagi dia ni semua, hospital free apa semua, kemudian rupanya dia kerja office sebelah. Marah tak? Marah. Betul Allah kata, taklah sebut dalam Al-Quran, dalam surah Az-Zumar, taklah kata apa? Orang yang ada syirik kepada Allah ni, seumpama dia ada dua tuan, dia ada dua bos. Dia ada dua bos. Macam mana nak patuh pada dua bos? Satu bos suruh lakukan syirik, satu bos suruh jangan buat syirik. Satu bos kata boleh minum arak, satu bos kata tak boleh minum arak. Macam mana nak taat? Lalu sebagai manusia menganggap bahawa syirik ni masalah agama, you keep your religion to yourself je lah. You talk about masalah hak asasi, masalah rasuah, masalah salah guna kuasa. Syirik-syirik ni semua tak penting. Yang penting salah guna kuasa. Kita macam mana nak mentadbir urus negara ini. Sebagainya, quote ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makaru makarullah wallahu khairul makirin. Sedangkan dia itu sedang buat makar kepada Allah, dia itu syirik kepada Allah. Dia sedang melakukan kezaliman yang lagi besar pada orang satu lagi yang dia duk kritik tu. Memang salah lah, salah guna kuasa, betul lah, salah mengambil rasuah. Tapi kamu syirik kepada Allah, kesalahan kamu tu lebih besar daripada kesalahan Mamat tu. Kamu tak nampak ke? Dibacakan ayat-ayat Allah, mungkin saya pernah sebut ni, secara ulangan lagi. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah Ta'ala menyuruhkan kamu, merintahkan kamu agar menjalankan amanah. Dibaca ayat ni. Apa amanah Allah? Amanah Allah yang nombor satu sekali adalah mentauhidkan Allah. Waktu kita ini keutamaan tauhid. Maka siapa yang tidak mentauhidkan Allah, maka tidak ada keamanan ini. Bukankah kita selalu baca, iman selalu baca, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin, sampai habis, wa innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Dan kita seburuk-buruk makhluk. Ya? Kata penulis lagi, ayat ini memberi kabar gembira kepada orang yang beriman dan mengesahkan Allah, yang tidak mencampur adukkan antara keimanan dengan syirik. Dan ayat ini tak kata syirik besar atau syirik kecil. Lepas tu keluar lagi satu lagi pendapat berkenaan dengan ulama. Ustaz, tadi Ustaz kata kalau orang yang beriman kepada Allah tak buat syirik, buat dosa, dia akan azab, ataupun Allah Ta'ala nak ampunkan dia pun boleh. Dia tetap di bawah kehendak Allah. Kita tak wajibkan azab ke atas dia. Kita tak wajibkan azab atas dia, sebab itu kehendak Allah. Ustaz kata tadi orang beriman kepada Allah buat syirik besar, takkan dapat masuk syurga.
Okey, soalan pula, bagaimanakah pula orang yang beriman kepada Allah tapi dia buat syirik kecil? Dia tak buat syirik besar, dia buat syirik kecil. Macam mana keadaan dia, status dia? Syirik kecil lah syirik yang tidak menyebabkan dia jatuh kepada syirik besar, itu mengeluarkan Islam. Dia belum masuk ya tajuk syirik besar, syirik kecil. Syirik ada dua, satu syirik besar, satu syirik kecil. Saya dah sebut dalam kuliah ni Abu Zahra, tapi kita ulang balik lah. Syirik ada dua jenis syirik, satu syirik besar, satu syirik kecil. Syirik besar kalau buat terkeluar daripada Islam, mukhrijun 'anil millah. Syirik kecil kalau buat tak terkeluar daripada Islam, namun dia adalah sebesar-besar dosa. Syirik besar contohnya apa? Contoh satu, sembah kubur lah. Abu Zahra minat bab tu. Sembah kubur, iaitu sembah kubur dengan maksud kita menyeru kepada orang yang dalam kubur itu meminta hajat kepadanya, yang kita tahu dia tak mampu untuk beri hajat tersebut. Lagi syirik besar, ya, sembah patung, itu confirm lagi. Sembah patung tu memang confirm, itu syirik besar. Lagi syirik besar, sihir. Ahsan. Lagi yang keempat, lagi syirik besar. Jadi syirik besar. Memainkan umat Islam, memainkan Islam, itu kufur. Beza part kufur itu benda yang boleh menyebabkan orang itu kafir adalah syirik, syirik besar. Tapi tak semua syirik itu, tak semua perkara yang menyebabkan kufur itu jadi syirik. Contohnya dia kata dia menghina Nabi Muhammad SAW, itu tak syirik, dia tak syirikkan Allah, tapi dia hina Nabi Muhammad, dia kufur tak? Kufur juga. Syirik besar ni banyaklah, berdoa kepada Allah, bertawakal kepada makhluk, berdoa kepada makhluk, memohon kepada makhluk, sujud kepada makhluk, rukuk kepada makhluk, cinta kepada makhluk macam cinta kepada Allah. Cinta ibadah, cinta ibadah, cinta Melayu tu. Cinta ibadah itu cinta kepada makhluk dengan maksud tunduk dan patuh kepadanya dan merendahkan diri kepadanya. Itu bab syirik akbar. Syirik akbar ni buat terkeluar daripada Islam, kafir dia, kharijun 'anil millah, terpisah suami isteri, tak boleh warisi harta mak ayah dia lagi dah. Nampak? Yang kedua syirik kecil. Syirik kecil tak terkeluar daripada Islam. Contoh syirik kecil apa dia? Riak itu paling famous. Lagi ngumpat tak masuk syirik, ngumpat dosa. Lagi nujum, ujub dosa, bukan syirik. Lagi ya, menilik nasib. Menilik nasib boleh jatuh dua kategori. Menilik nasib boleh masuk kategori syirik besar, boleh masuk kategori syirik kecil. Kalau dia tilik nasib dengan iktikad bahawa si penilik itu memang ada pengetahuan tentang apa yang akan berlaku pada zaman masa hadapan, maka syiriklah dia. Kalau dia pergi buat main-mainnya saja je, itu syirik kecil. Lagi pakai tangkal. Pakai tangkal juga boleh jadi syirik besar, boleh jadi syirik kecil. Syirik besar kalau masa dia pakai tangkal tu niat dia betul-betul, tangkal ni lah yang akan menyelamatkan aku daripada semua kebinasaan. Maksudnya syirik besar lah tu. Kalau syirik kecil, dia kata tangkal ni sebab je, yang buat tu Allah. Biasa orang bagi alasan macam tu kan. Tangkal ni sebab, yang jadikan itu ialah Allah. Itu syirik kecil. Okey, orang yang buat syirik kecil, macam mana keadaan dia pula? Adakah sama level dia macam orang yang melakukan dosa? Sebab kita sebut tadi, orang yang melakukan, yang beriman kepada Allah, tak buat syirik, tapi dia buat dosa, dia letak satu tempat dipanggil di bawah kehendak Allah, fi masyiatillah. Kalau Allah Ta'ala nak azabkan dia, Allah Ta'ala boleh azabkan dia. Kalau Allah Ta'ala nak ampunkan dia, Allah Ta'ala boleh ampunkan dia. Bukan hak kita kata wajib Allah Ta'ala azab dia. Tak, itu kehendak Allah, fi masyiatillah. Sekarang ni
Adakah level orang yang buat syirik kecil itu sama macam orang buat dosa? Pertama kita dulu, adakah orang buat syirik kecil kekal dalam neraka? Jawapan pertama, tak kekal. Orang yang melakukan syirik kecil dia tidak kekal dalam neraka. Allahumma salli ala Nafi'ah. Nampak? Tapi adakah sama level dia dengan orang yang melakukan dosa besar tadi? Iaitu kalau Allah Ta'ala nak ampunkan dia, Allah Ta'ala boleh ampunkan. Dan kalau Allah Ta'ala nak azab dia, Allah Ta'ala boleh azabnya. Dekat sini ada dua pendapat ulama. Saya letakkan dekat sikit, hujan lebat. Jadi siapa yang melakukan dosa kecil, syirik kecil, maka kat sini ada dua pendapat ulama. Satu yang berpendapat bahawa orang yang melakukan syirik kecil ini sama macam orang yang melakukan dosa, iaitu dia di bawah kehendak Allah. Kalau Allah Ta'ala nak azabkan dia, Allah Ta'ala azab dia. Kalau Allah Ta'ala nak ampunkan dia, Allah Ta'ala boleh ampunkan dia. Pendapat yang kedua, pendapat Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala, dia kata orang yang melakukan syirik kecil ini dia pasti diazab oleh Allah Ta'ala juga, namun dia tidak kekal dalam neraka. Apa beza dengan orang buat dosa tadi? Orang buat dosa tadi dia di bawah kehendak Allah. Kalau Allah Ta'ala nak ampunkan, Allah Ta'ala ampunkan. Kalau katakanlah dia mati dalam keadaan dosa dia banyak sangat, tapi tak pernah syirik kepada Allah, di akhirat kelak Allah Ta'ala kata aku nak ampunkan semua dosa engkau, masuk syurga, tak kena azab sikit pun. Boleh tak? Boleh. Itu maksud saya kata, itu maksud di bawah kehendak Allah. Yang dalam hadis Nabi SAW yang Nabi sebut, lau ataitani biqurabil ardi minal khataya thumma laqitani lam tusyrik bihi syai'a laqituka biqurabiha minal maghfirah. Kalau kamu jumpa aku dalam keadaan dosa kamu sepenuh bumi, tapi kamu jumpa aku dalam keadaan tidak mensyirikkan aku, maka aku akan datang berjumpamu wahai hamba-Ku dalam keampunan sepenuh bumi juga. Sebab itulah para ulama kata mereka terletak di bawah masyiatillah, kehendak Allah. Namun dosa syirik kecil tadi, saya kata ada dua pendapat. Ada yang kata sama macam orang buat dosa besar juga, iaitu dia di bawah kehendak Allah. Pendapat yang kedua, pendapat Ibn Taymiyah rahimahullah dan lain-lain ulama, dia kata tidak, dia akan diazab dulu, dia tak dapat keampunan. Apa dalilnya? Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran dan surah An-Nisa yang biasa kita dengar ayat ni, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Ta'ala tidak akan ampunkan dosa orang yang mensyirikkannya, dan dia akan ampunkan dosa-dosa orang yang buat dosa lain lah, selain syirik. Dalam ayat tu Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala tidak akan mengampunkan dosa orang yang syirik kepadanya. Dalam ayat tu tak didetailkan syirik besar atau syirik kecil. Lalu dua-dua kena azab. Bezanya, yang syirik besar kekal di dalam neraka, yang syirik kecil tak kekal dalam neraka. Dikuatkan lagi dengan hadis-hadis dan riwayat daripada para sahabat radhiyallahu taala anhum, seperti kata Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud, la an ahlifu billahi kadhiban ahabbu ilayya min an ahlif bi ghairillahi sadiqan. Kata Ibnu Mas'ud, aku bersumpah di atas nama Allah, yang aku dalam sumpah tadi aku sumpah bohong, sumpah bohong, lebih aku sukai daripada aku bersumpah dengan nama selain Allah. Macam ni Ustaz tak faham? Saya ulang balik. Aku bersumpah bohong dengan nama Allah, demi Allah aku tak buat, tapi dia bohong. Kata Ibn Mas'ud, lagi aku suka daripada aku bersumpah dengan nama selain Allah. By the moon and the star and the sky, I'll be there. Contohnya, dengan demi bulan,
matahari dan bintang, aku tak buat benda tu. Katakanlah dia sebenarnya dia buat, kata dia curi duit masjid. Nah, dia curi duit masjid RM1,000. Okey. Ibn Mas'ud kata, kalau dia sumpah atas nama Allah, bohong. Demi Allah aku tak ambil. Lebih aku sukai, kata Ibn Mas'ud, lebih aku sukai daripada dia sumpah dengan nama selain Allah. Demi matahari aku ambil. Demi matahari aku ambil. Apa beza dua tu? Satu dia buat dosa besar. Sumpah bohong dosa besar. Sumpah bohong dosa besar. Para sahabat kata, seorang sahabat Ibn Mas'ud kata, ya Rasulullah, apakah dosa akbarul kabair, apakah termasuk dosa yang paling besar? Kebanyakan kuat dia punya tu. Okay. Apakah dosa yang paling besar? Ayu dzambin a'zam? Nabi kata, asyirku billah. Kemudian uququl walidain, dahka ke mak ayah. Lain pula kata, antaqtul waladaka khasyata an tat'im an yat'ama ma'ak. Kau bunuh anak kamu sebab takut makan bersama kamu. Dan last sekali Nabi kata, qauluz zur, kata-kata dusta, kesaksian dusta, wa syahadatuz zur, kesaksian dusta. Maksud kesaksian dusta itu dosa yang sangat besar. Bahkan dalam hadis lain berkata, salasatul la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim al qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Tiga golongan yang Allah Taala takkan pandang di akhirat kelak. Allah Taala takkan ampunkan dosanya. Allah Taala tidak akan masukkan dia ke dalam syurga dan baginya azab yang pedih. Kata Nabi SAW, iaitu salah seorangnya adalah syahadatuz zur, orang yang jadi saksi palsu, bersumpah atas nama Allah dengan berdusta. Tapi kata Ibn Mas'ud, sumpah dusta itu lagi aku suka daripada sumpah yang sumpah itu disumpah kepada selain nama Allah. Faham ke sumpah selain nama Allah? Demi matahari, by my mother's grave, orang putih kata. Demi matahari, demi bulan, demi, bukan nama Allah, disumpah juga. Sebab apa? Sebab sumpah di atas nama selain Allah itu hukumnya syirik. Tapi syirik kecil. Dia boleh jadi syirik besar, dia boleh jadi syirik kecil. Dia kata, demi matahari, dia sumpah, aku tak buat benda ni. Dia boleh jadi syirik besar, boleh jadi syirik kecil. Syirik besar kalau dia menganggap bahawa matahari itu, kalau dia langgar sumpah tadi, matahari itu akan kenakan dia dengan sesuatu balasan. Itu syirik besar. Tapi kalau dia rasa matahari ni hebat, yang hebat makhluk Allah Ta'ala yang hebat, tapi tak ada i'tiqad macam tadi, maka jadi syirik kecil. Nampak tak kata Ibn Mas'ud tadi? Syirik, dosa besar tadi, bersumpah atas nama selain Allah, bersumpah dengan nama Allah, bohong tadi, lebih aku sukai daripada syirik kecil tadi. Dosa besar lagi aku suka daripada syirik kecil. Kita dengar azan dahulu. Wallahu ta'ala alam bisawab.
La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi al-da'wati sambung sedikit saja lagi ya. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tadi bila kita dengar riwayat daripada Ibn Mas'ud tadi, dia kata sumpah bohong tu lebih aku suka daripada sumpah atas nama selain Allah. Sumpah bohong dosa besar. Sumpah atas nama selain Allah syirik kecil. Syirik kecil. Nabi kata man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Sampai bersumpah di atas nama selain Allah Ta'ala, maka dia telah syirik. Nah, hadis lain pula berkata siapa bersumpah atas nama selain Allah, maka ucapkanlah la ilaha illallah. Kena ucap balik la ilaha illallah pula tu, sebagai kafarah dia. Nampak tak rahmatullah? Ibn Mas'ud kata dosa besar lagi dia suka daripada syirik kecil. Maknanya mana lagi besar dosa dia? Syirik kecil. Walaupun nama dia kecil, tapi dia besar. Lagi besar daripada dosa besar. Atas dasar inilah Ibn Taymiyah rahimahullah, dia kata tak sama orang yang syirik kecil dengan dosa besar. Dosa besar di bawah kehendak Allah, namun syirik kecil juga diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah, tapi kita tidak menghukum mereka kekal di dalam neraka. Sebab itulah kalau orang pakai tangkal, jangan tu hukum dia kafir tu bos. Kena tafsil, kena detailkan dulu. Kena detailkan dulu. Adakah dia pakai tangkal itu sebab niat dia sebab, ataupun memang tangkal itulah punca sebenar. Waktu pada zaman Nabi SAW, orang pakai tangkal, Nabi kata inzihha, cabut dia. Sungguhnya kalau kamu tak cabut, kamu tidak akan berjaya selama-lamanya. Bawa masuk kepada syirik akbar, syirik besar. Sebab tidak akan berjaya selama-lamanya, maksudnya tidak akan masuk syurga selama-lamanya. Tapi pada masa yang sama pula, kalau dia niat dia bukannya 100% pada tangkal tadi yang bawa manfaat dan mudarat, dia syirik kecil. Sebab itulah Nabi tak suruh dia ucap balik lepas tu. Betul, masalahnya ada tafsil, ada pendetailan masalah. Lepas tu kita kena, nanti insya-Allah dalam kitab ni dia tak detailkan tauhid besar, tauhid kecil dan setiap permasalahan tauhid itu. Insya-Allah dalam kitab, kalau diizinkan Allah lah. Dan kalau AJK ia belum sampai, tapi dia tak detailkan sangat. Kalau dalam kitab tauhid dia sebut 60 tajuk berkenaan dengan syirik ni. 60 tajuk dengan syirik besar dan syirik kecil. Satu buku ni tak ada benda lagi. Ini hanya mukaddimah saja. Satu buku ni adalah mukaddimah saja. InsyaAllah kalau Allah Ta'ala izinkan, dan kalau AJK semua benarkan apa semua, kalau tuan-tuan semua nak, InsyaAllah kita akan bahas ni dalam masalah kitab tauhid yang dikarang oleh Allamah Al-Syekh Al-Mujaddid Al-Mujtahid Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi An-Najdi. Betul kata kalau diizinkan Allah dan diizinkan AJK dan tuan-tuan semua kan, kata diizinkan tu ada. Sebab buku tu buku yang panas. Buku tu sejuk, orang yang tak biasa tengok jadi panas. Buku tu sejuk je, buku tu macam ni je, tak ada apa, tak panas pun. Orang yang tak biasa je panas, tak boleh dengar. Dia macam sebab buku tu membongkar lebih daripada, kalau kita tolak mukaddimah, tolak introduction apa semua, lebih kurang 57 bab di mana orang boleh jatuh syirik, sama ada syirik besar atau syirik kecil, sama ada syirik perbuatan ataupun syirik perkataan, ada syirik luaran ataupun syirik dalaman. Masya-Allah. Barakallahu fikum. Nanti insya-Allah kita akan sambung ni billahi taala. Jadi kesimpulan kita pada hari ini ialah pengajian sekitar ayat tadi, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Maka bagi siapa yang beriman kepada Allah dan tidak mencampuri iman mereka dengan kezaliman, iaitu syirik,
bagi mereka keamanan yang hakiki, wahum muhtadun, dan mereka mendapat tunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ila liqa'in akhar, pada perjumpaan seterusnya biidznillah taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum bersurai, pengumuman dulu. Ada beberapa pengumuman penting. Yang pertama, program Yayasan Taklim dululah. Esok kita ada ceramah khas di Yayasan Taklim Taman Tun Dr. Ismail pukul 11.30 pagi oleh Ustaz Khairul Anwar. Tajuknya hadis sahih faham salah. Hadis sahih faham salah. Hadis dah sahih dah, tapi faham dia salah. Itu esok 11.30 pagi. Kemudian pada 6, 7, 8 Februari di Masjid Al-Qurtubi, masjid kampung saya, taman saya tu, insya-Allah akan diadakan daurah mukhtasar. Mukhtasar ni ringkasan Sahihul Bukhari. Sahih Bukhari ni apa di kitab dia? Kitab yang mengumpulkan hadis Nabi SAW yang dijamin sahih, yang para ulama sepakat kesahihannya berkenaan dengan bab iman, sampailah daripada bab sebesar-besar bab, sekecil-kecil bab yang Nabi SAW lakukan. Jadi siapa yang sayang Nabi, datanglah kuliah tu, sebab detail masalah tu, masalah semua, bab iman, bab taharah, bab sembahyang, bab semua hadisnya kita akan lalu secara ringkas. InsyaAllah Ustaz Nasir Hanafi akan huraikannya secara ringkas, dan kita cuba khatamkan dalam masa 3 hari itu. Sebab tu ada 13 sesi nanti daurah ni, 13 sesi. Jadi stamina kuat sikit, kita akan bagi makan banyak sikit madu insyaAllah pada hari tu. Habatus sauda apa semua, bagi kuat sikit untuk mengaji pada hari tersebut. Kemudian 14, 15 di sini kita ada daurah sekali lagi pula, kitab Adabul Mufrad, Imam Bukhari juga. Tapi kali ini dia hanya khususkan hadis-hadis berkenaan dengan adab. Adab dengan mak, adab dengan ayah, adab dengan anak, adab dengan ni, adab dengan guru, adab pada jalan raya, adab pada orang kafir, adab bagi salam, adab masuk tandas, adab keluar tandas, adab isti'zan, adab semua jadi adab yang dibawa dengan dalil-dalilnya hadis Nabi SAW, yang dibuatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Jadi siapa yang nak beradab, siapa yang tak nak orang kata kau ni kurang adab, datanglah kelas Adabul Mufrad tersebut, insya-Allah pada 14 dan 15 bulan Februari biidznillah taala. Dan semua program itu percuma. Bukan sekadar kelas tu percuma, makan percuma, tidur percuma, ilmu percuma, semua percuma. Barakallahu fikum. Kalau tak tahulah, kalau tak datang untuk Allah Ta'ala tanya akhirat nanti. Ini promote lebih-lebih lah. Kan dia katakan, kamu dulu kenapa kamu tak tahu hadis ni? Ya Rasulullah, ya Allah, aku tak tahu hadis ni, ya Allah. Bukankah dulu di Al-Qurtubi dah diadakan daurah ini? Percuma pula tu. Saya tak ada masa, ya Allah. Kamu pergi cuti London seminggu boleh? Allah Ta'ala akan tanya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Lebih-lebih ya promote. Lebih kurang macam itulah biidznillah taala. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsiran. Alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.